Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya kasihi lagi hormati Puan Penyelia Projek, iaitu merangkap pensyarah kami itu Dr. Nur Faizah binti Dollah dalam subjek hubungan manusia dalam pentadbiran. Okey, kumpulan pada hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang. Saya Muhammad Fakhur Razi bin Zulkifli, nombor matrik 252002. Yang kedua Muhammad Rizal Hairi bin Sohimi, nombor matrik 251460. Dan yang ketiga Aita Sim Baim, anak lelaki Peritan Sim, 251816. Okey, kumpulan kami ingin membentangkan satu tajuk khas yang berkaitan konflik komunikasi di antara pekerja dengan majikan dalam syarikat swasta. Okey, konflik komunikasi antara pekerja dengan majikan dan syarikat swasta. Okey, pengenalannya, berdasarkan kes-kes yang sebenar berlaku di dalam sebuah organisasi, merupakan syarikat yang menawarkan perkhidmatan profesional dalam bidang seperti soal perekonomian, auditan dan pencukaian. Okey, dia bukan kata tajuk ini bukan kita khususkan kepada syarikat profesional saja, malahan jabatan-jabatan yang sedia ada juga mempunyai konflik dan masalah tersebut. Okey, berlaku konflik komunikasi apabila majikan tersalah menyampaikan informasi yang salah kepada pekerja, yang akhirnya pekerja tersebut terpaksa menanggung kesalahan tersebut. Okey, sebagai contoh, saya yang terlibat dalam pekerjaan saya iaitu Jabatan PDRM. Jika saya menerima maklumat yang salah yang saya ambil daripada orang awam dan saya menyampaikan maklumat tersebut kepada pegawai saya, ia lebih kepada saya untuk menanggung kesalahan tersebut. Okey, saya ingin menerangkan definisi konflik. Okey, definisi konflik ni kita mengambil satu contoh berdasarkan tokoh Kondi tahun 1967. Ia mengatakan konflik terbahagi kepada beberapa kategori, iaitu melihat kepada aspek keadaan, emosi, persepsi dan tingkah laku sebelumnya. Beliau juga berpendapat untuk menerapkan definisi konflik secara meluas sebagai satu keseluruhan proses yang merangkumi fenomena ini. Okey, tokoh yang kedua iaitu Thomas 1992, iaitu menerangkan konflik adalah suatu proses di mana bermulanya satu pihak merasakan pihak lain telah kecewa atau bakal dikecewakan. Tercetusnya permulaan konflik ini apabila proses sosial seperti perbincangan membuat keputusan telah bertukar menjadi konflik. Okay, maknanya kita tak sehaluan dalam perbincangan tersebut. Si A ni ada pendapat lain dan si B juga ada pendapat lain, maka pendapat berbeza, iaitu berlakunya konflik dalam sebuah organisasi. Okey, jenis-jenis konflik pula, menurut Wahyudi, seorang tokoh pada tahun 2015, jenis-jenis konflik ini terdapat 5 jenis, iaitu yang pertama, konflik di dalam individu. Menerangkan seseorang individu merasakan kebimbangan terhadap pekerjaan di mana terdapat banyak permintaan pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu atau membuat suatu pekerjaan yang melebihi kemampuan dirinya. Okey, di sini saya mengambil satu contoh, macam saya yang terlibat dalam pekerjaan PDRM. Bukan kata kita macam saya contoh, bukan saya mengambil kes-kes yang saya perlu yang di bawah tanggungjawab saya, tetapi dia merangkumi semua aspek kita kena bertanggungjawab. Contohnya yang dalam berlakunya sekarang ni iaitu COVID-19. Kita dalam PDRM semua jabatan terlibat dalam satu operasi COVID-19 ni untuk mengekang wabak ini terus berlaku. Bukan kata tanggungjawab Kementerian Kesihatan, malahan tanggungjawab PDRM juga untuk membantras wabak ini terus berlaku. Okey, contoh saya lah, baru-baru ni saya terkena dalam operasi dipanggilkan Ok Benteng. Okay, Ok Benteng ini kita menjaga perarian sepadan
Okey, warga-warga asing yang masuk kita sekat, dan kita telah membuat beberapa tangkapan warga asing ini yang merupakan dalang untuk kemasukan warga asing yang lain masuk ke Malaysia. Itulah peranan dan tanggungjawab saya dalam operasi COVID-19. Okey, konflik antara individu dalam organisasi yang sama. Berlakunya tekanan dalam persaingan dan perbezaan antara individu tersebut. Okey, tekanan dalam persaingan, perbezaan antara individu ni dia lebih kepada orang kata, contohnya si A ni merupakan pekerja yang mendapat anugerah dalam perkhidmatan dia, dari perkhidmatan cemerlang. Okay, dan si B ni pula tidak dapat anugerah tersebut, walhal si B ni telah melakukan kerja yang seorang pekerja yang bertanggungjawab. Manakala si A ni seorang pekerja yang ambil ringan terhadap suatu pekerjaan. Okay, berlakunya konflik dalam diri si B ni, persaingan dengan si A ni yang tidak melakukan pekerjaan yang telus. Okey, merasakan diri dia dipinggirkan dalam sesebuah organisasi. Okey, yang ketiga, konflik antara individu dengan kelompok. Seseorang individu menerima tekanan daripada norma kumpulan. Okey, yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama dengan wujudnya perselisihan dan kepentingan yang bertentangan antara kelompok. Okey, kelompok ni kelompok dalam organisasi ni ialah perselisihan matlamat, perbezaan di antara orang lain lah. Okey, yang terakhir, okey, konflik antara organisasi. Terdapat persaingan dalam industri yang sama walaupun dari organisasi lain. Misalnya persaingan dari segi teknologi, inovasi, produk yang dihasilkan atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna luar. Okey, dia lebih kepada produk yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat tersebut mendapat perhatian orang ramai ataupun tidak. Okay, dia berbeza dengan syarikat-syarikat yang lain. Okay, seterusnya saya ingin beri kepada kawan saya iaitu Muhammad Rizal untuk menerangkan lebih lanjut berkenaan implikasi konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Rizal Hairi bin Sohimi, nombor metrik 251460. Saya ingin menerangkan implikasi konflik komunikasi dalam sektor swasta antara pekerja dan majikan. Di dalam konflik komunikasi ini terbahagi kepada dua sudut, iaitu sudut yang positif dan sudut yang negatif. Di dalam sudut yang positif, seperti yang kita tahu, ianya akan memberi motivasi dan semangat yang jitu kepada pihak yang terlibat, iaitu pihak pekerja dan majikan. Yang kedua pula, ianya dapat meningkatkan hubungan silaturahim antara semua pekerja. Sekiranya konflik ni tak berlaku, ianya kurang untuk meningkatkan hubungan silaturahim antara semua pekerja. Yang ketiga pula, ianya boleh menjana idea, tak kira lah dari sudut positif, kreatif dan inovatif. Kita beralih kepada sudut yang negatif pula. Pada sudut negatif ni, memang kita tahu ianya akan mengurangkan kepuasan bekerja. Pekerja akan rasa malas nak pergi kerja. Pekerja akan buat kerja alai-balai sebab dia memang dengan majikan ni dia ada masalah. Daripada situ akan
akan mengurangkan kepuasan bekerja tu. Yang kedua pula, mendapatkan serangan fizikal. Serangan fizikal ni contohnya, sekiranya konflik komunikasi ni antara pekerja dan majikan ni terlalu lama berlaku, ianya boleh berlaku pergaduhan. Serangan fizikal ni bergaduh, tak kira dari sudut apa yang real yang kita nampak lah. Okey, seterusnya pula, hubungan manusia yang baik dapat mengatasi masalah komunikasi dan perselisihan faham antara pekerja dan juga majikan di dalam organisasi. Untuk mengatasi masalah yang berlaku di dalam syarikat swasta ni, semua pihak yang terlibat perlulah mengaplikasikan hubungan manusia yang baik mengikut teori mengendalikan konflik oleh Thomas dan Hillman model. Antaranya ialah competing, collaborating, dividing, accommodating dan compromising. Oleh itu, untuk menerangkan lebih dalam contoh-contoh ni, saya serahkan kepada sahabat saya, Aftar Singh Bain. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera, saya Aftar Singh Bain, nombor metrik 251816. So dia ada 5 lah, antara konflik model Thomas dan Hillman. Saya akan huraikan sikit mengenai yang 5 benda ni lah. Mula, persaingan. Persaingan ni tindakan pantas diambil oleh seseorang individu bagi menyelesaikan masalah ini dan berpegang pada konsep untuk mempertahankan kedudukan yang seseorang itu berasa dirinya membuat keputusan yang betul. Yang kedua, kerjasama. Langkah mengurangkan konflik di mana kedua-dua belah pihak mencapai kata sepakat dalam perbincangan dan membuat keputusan. Yang ketiga, pengelakkan. Boleh diguna pakai apabila sesuatu isu itu tidak memberi ancaman dan keuntungan kepada pihak yang terlibat. Yang keempat, akomodasi. Individu itu lebih mengutamakan pendapat dari pihak yang lain dengan cara memberi ruang untuk mendengar dan menilai berbanding pendapat dari dirinya sendiri. Itu antara akomodasi. Yang kelima, yang terakhir ni lah, kompromi. Kompromi adalah pendekatan yang selalu digunakan kerana kedua-dua pihak merasakan faedah dan keuntungan yang dapat adalah tidak setimpal dengan risiko konflik. Itu adalah kelima-limanya lah. Okey, yang seterusnya, penambahbaikan yang perlu dilakukan agar masalah antara pekerja dan majikan ini dapat mencapai matlamat dan tujuan sebenar. Memastikan ketua organisasi atau majikan tidak mempunyai sifat pentingan diri sendiri. Majikan mestilah jujur dan amanah dalam menjalankan tugas kerana majikan adalah model kepada anak buah. Yang terakhir kali ini, majikan perlu sentiasa menjaga kebajikan pekerja bawahan dan mengambil berat setiap masalah pekerja bawahan. Untuk kesimpulan yang ni, konflik yang berlaku boleh memerangkap seseorang itu dalam dua keadaan berbeza, sama ada seseorang itu menjadi lebih positif dan bersemangat atau boleh merosakkan tekanan jiwa dan fizikal. Oleh itu, segala konflik akan berlaku, sama ada konflik sesama individu ataupun dengan organisasi. Seseorang itu akan memahami konflik yang berlaku ke atas dirinya dengan mengetahui jenis konflik
implikasi konflik dan cara untuk mengatasi konflik tersebut. Oleh yang demikian, sebagai majikan dalam organisasi tersebut, majikan perlulah bertindak secara rasional dan matang dalam menangangi masalah ini.